Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan hari ini mengesahkan Anwar Ibrahim sah tidak dicabar dan sah sebagai Presiden PKR untuk penggal yang seterusnya apabila tiada pertandingan, tiada pencabar daripada mana-mana pihak. Apa yang berlaku menurut penganalisis politik ini menunjukkan kekuatan PKR makin hari makin kuat tanpa melalui drama demi drama seperti parti-parti politik yang lain. Parti PKR menunjukkan mereka makin matang dan hebat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa adakah karena tiada calon-calon yang boleh menggantikan Anwar, perkara itu sebenarnya tidak tepat. Dalam PKR ramai yang boleh menjadi tulang belakang pada masa akan datang, pemimpin masa depan PKR. Memandangkan hari ini disahkan 12 nama telah pun mencadangkan atau dicadangkan sebagai naib presiden parti PKR. Dengan bilangan yang ramai itu menunjukkan parti PKR tidak ketandusan pemimpin. Selain itu, telah diumumkan juga bahwa jawatan-jawatan besar utama dalam PKR telah diisi pencalonannya seramai 200 lebih orang. Dengan bilangan yang begitu banyak, ini menunjukkan PKR bukan seperti yang didakwa oleh netizen maupun oleh para pembenci PKR ataupun oleh musuh PKR yang mengatakan bahwa parti ini parti yang tiada pemimpin. Karena ramai yang sedang ataupun telah mengisi kekosongan tersebut. Bagi jawatan Anwar Ibrahim, sudah tentu jawatan ini adalah jawatan yang paling tinggi dan kritikal. Sesiapa yang bertanggung jawab, yang memegang jawatan presiden, mestilah orang yang benar-benar layak dan tidak membawa perpecahan. Sudah tentu sebagai Perdana Menteri, bagi jawatan Presiden PKR, sudah tentu jawatan itu ialah jawatan yang perlu dijaga. Terutamanya Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia. Sudah tentu jika Anwar Ibrahim dicabar, ini akan boleh mengakibatkan keretakan atau mewujudkan kem yang akan mungkin menggugat kestabilan PKR. Jadi oleh sebab itulah dalam parti PKR sangat berbeza kestabilannya berbanding parti yang lain, termasuklah parti PAS, Bersatu, dan UMNO sendiri. Dalam PKR, cara pemilihannya cukup berbeza dan cukup berjalan lancar. Jadi dengan adanya kemenangan tanpa bertanding Anwar Ibrahim ini mengesahkan bahwa Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang mempunyai sokongan penuh sebagai Perdana Menteri. Jadi ini mungkin akan menjadi berita yang tidak baik, berita buruk kepada musuh-musuh politik parti PKR, khususnya pembangkang seperti Bersatu, PAS, dan parti-parti yang lain. Kerana kekuatan parti PKR yang menjadi semakin kukuh. Manakala pertembungan antara Rafizi dan Nurul Izzah Ibrahim dilihat sebagai pertembungan biasa. Seperti yang kita tahu, demokrasi ialah pemilihan secara telus dan tidak ada halangan. Bermakna sesiapapun yang mahu bertanding adalah wajar, tiada masalah. Meskipun itu anak kepada Anwar Ibrahim, rakan baik kepada Anwar Ibrahim, tetapi hak untuk bertanding terletak pada diri sendiri. Dan lebih penting lagi, kemenangan Nurul Izzah Ibrahim tiada kena mengena dengan Anwar Ibrahim. Kerana kepimpinan Nurul Izzah Ibrahim terletak pada dirinya dan bukan kerana ayahnya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dalam dunia politik
juga dalam dunia SPRM di Malaysia. Pastinya keputusan yang diumumkan ini membuatkan lebih ramai orang takut dan mungkin akan lebih berhati-hati. Ini apabila disahkan Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kita ketahui sejak Azam Baki menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, banyak tangkapan demi tangkapan yang melibatkan jerum-jerum besar telah pun berlaku. Ramai orang yang benci dia bukan sebab dia tak kerja, tapi kerana ketegasan Azam Baki dan tindakan Azam Baki tidak mengikut telunjuk sesiapapun. Beliau bekerja dengan tegas, penuh integriti dan telah pun membuat reformasi yang luar biasa. Sejak hari pertama Azam Baki menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, ramai orang yang tak suka. Bukan kerana dia tak boleh kerja atau tak pandai kerja, tapi tindakan beliau yang tegas. Tetapi kerana tindakan Azam Baki yang cukup tegas dan sangat berintegriti. Pada pendapat anda, adakah tindakan ataupun adakah pengumuman pelantikan semula Azam Baki ini akan membuatkan lebih ramai orang akan bising, terutamanya pembangkang. Pembangkang ni biasalah kan, siapapun yang akan dilantik mereka akan tetap bising. Mereka dengan penuh tuduhan demi tuduhan akan dilemparkan, termasuklah mahu supaya Azam Baki digugurkan. Tan Sri Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tempoh setahun berkuat kuasa 13 Mei ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menerusi kenyataan dimaklumkan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenankan pelantikan semula Azam Baki bagi memegang jawatan tertinggi dalam SPRM. Sukacita dimaklumkan bahawa selaras dengan subsection 5 dalam kurungan 1 dan kurungan 2 Akta SPRM 2009, Akta 694 yang di Pertuan Agong telah pun memperkenankan pelantikan semula Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk tempoh 1 tahun berkuat kuasa mulai 13 Mei 2025 hingga 12 Mei 2026. Pelantikan semula ini berdasarkan pengalaman, komitmen dan pencapaian beliau sepanjang mengetuai SPRM, kata kenyataan itu. Sebelum ini, Azam Baki, 62 tahun, telah 2 kali dilantik semula bagi memegang jawatan itu, masing-masing selama setahun, iaitu dari 12 Mei 2023 hingga 11 Mei 2024 dan dari 12 Mei 2024 sehingga 12 Mei 2025. Beliau dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 9 Mac 2020, menggantikan Latifah Koya yang mengambil keputusan memendekkan kontrak perkhidmatannya selaras dengan subsection 5 dalam kurungan 3 Akta SPRM 2009. Azam merupakan nama yang tidak asing dalam lanskap dan penguatkuasaan undang-undang dan usaha pembenterasan rasuah negara. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.